Okey, sekarang saya nak bercakap mengenai pendidikan yang antara tindakan yang akan diambil oleh PSB setelah PSB menjadi kerajaan. Okey, dari segi pendidikan pula ya. Dalam berita oleh bernama pada 17 November 2020. Ini ada satu tajuk yang bernama tajuk ini cakap 1020 sekolah daif di Sarawak. Oh, 1000. Banyak tu. Bukan 5, bukan 6. Okey, tengok. 1020 sekolah dikategori sebagai daif di Sarawak. Okey. Ini ada ayat ni di sini. Dia cakap 1020 sekolah yang dikategori sebagai daif di Sarawak. Sebagai daif di Sarawak, dan 415 daripadanya, 415 daripada 1020 ni adalah berada pada tahap daif dan uzur. Pada tahap daif dan uzur. Pada tahap tersangat daif dan uzur serta perlu dibina semula. Okey, 415 bukannya 45. Kalau 45 sekolah yang terlalu daif dan uzur, itu kita faham kan? Sebab itu biasalah kalau sudah bertahun-tahun sekolah itu akan menjadi tua, akan jadi daif dan kita overlook. Orang putih cakap overlook. Kita tersalah pandang. Kita tak sedar ada sekolah tu yang menjadi daif dan uzur. Entah macam mana cikgu-cikgu dekat situ tidak ada komplain ke apakah. Jadi kita mungkin kerjaan tersalah pandang. Tapi ini 415. Banyak. Bagi saya lah banyak. Mungkin bagi setengah orang itu sikit saja. Bayangkan budak-budak sekolah dekat situ. Kalau nak tengok sekolah daif tu, boleh cek di internet ya, boleh type sekolah daif di Sarawak. Gambar-gambar, ada gambar-gambar dia. Atap bocor, dinding bocor, meja entah macam mana bocor. Kesian budak-budak yang belajar dekat situ Kesian budak-budak. Mana tahu kalau dia orang ada peluang untuk belajar dengan lebih selesa macam orang-orang yang di bandar alangkah. Bagus apa? Mungkin ini adalah salah satu sebab kenapa perkembangan yang di luar bandar tu agak lambat sikit. Okey, dan salah satu lagi sekarang saya tahu sekolah daif sekarang sedang dibaik pulih lah. Sekolah daif tu sedang dibaiki. Jadi bila PSB mengambil alih nanti, kita akan perbaiki lagi, banyak-banyak lagi. Harap-harap tidak ada lagi sekolah daif di Sarawak lah. Harap-harap tidak ada sekolah daif lagi di Sarawak. Okey. Sekarang saya nak berbincang pula mengenai Sekolah Orang Kaya Muhammad. Okey, Sekolah Orang Kaya Muhammad ataupun OKMS. Dulu saya dengar sekolah itu terbakar. Sekarang tanah itu masih kosong. Saya pula dengar tanah itu adalah tanah wakaf. Orang dulu-dululah sedekahkan tanah itu untuk dijadikan sekolah. Sebab sekolah tidak ada. Saya ada bercakap dengan cucu cicit lah. Dengan cucu cicit orang yang mewakafkan tanah tersebut. So, dia cakap dulu dia orang punya orang tua-tua tu mewakafkan sebab waktu itu tidak ada sekolah. Jadi dia orang bagilah tanah dia untuk dijadikan sekolah. Okey, sekarang budak-budak pelajar di OKMS itu dipindahkan kepada SK Kampung Baru. Berarti dua sekolah kongsi satu bangunan. Satu SK Kampung Baru belajar waktu pagi, pelajar dari OKMS belajar di waktu petang. Harap-harap apabila PSB mengambil alih kerajaan, kita boleh letakkan pelajar-pelajar OKMS di bangunan diorang sendiri. Okey, supaya tidak ada bercampur. Okey.
dari segi pendidikan. Okey, sekarang saya nak bercakap dari segi perkhidmatan awam. Okey, dari segi pendidikan yang saya cakap tadi, kalau menyentuh pasal sekolah daif, harap-harap kita berharap boleh memperbaiki semua sekolah daif tersebut, dan harap-harap kita tidak ada sekolah-sekolah daif lagi di Sarawak. Dan mengenai OKMS tadi, kita harap untuk meletakkan OKMS di tempat dia sendiri, di bangunan dia sendiri. Tak perlulah kongsi dengan pelajar-pelajar di sekolah lain. Perkhidmatan awam pula, kita bercakap pasal perkhidmatan awam. Apakah perkhidmatan awam? Bas ataupun parking. Parking adalah perkhidmatan awam. Perkhidmatan awam yang lain, apa lagi perkhidmatan awam yang lain? Perkhidmatan yang diberi oleh kerajaan, pejabat kerajaan lah. Itulah perkhidmatan awam. Okey, saya ambil contoh pasal bas ya. Bas hidrogen, beberapa tahun lepas, Kuching, Sarawak ada membeli beberapa bas hidrogen. Dan bas hidrogen ini di Kuching, bas hidrogen ini adalah free untuk beberapa buah sekolah. Untuk beberapa buah sekolah. Dia percuma. Dan sekarang bas hidrogen itu, yang khidmat percuma itu, diperbesarkan kepada siapa-siapa yang nak melawat Damai, Pantai Damai. Ini ada dalam berita ya, saya baca berita. Saya bercakap pasal yang di dalam berita ya, newspaper, yang di dalam surat khabar. Dan untuk sekarang dia dipanjangkan kepada Pantai Damai, kepada stadium tertutup dan tempat lain lah lagi. Saya baca itu dari surat khabar. Surat khabar online punya surat khabar ya. Saya tidak beli yang surat khabar kertas. Saya baca yang dalam internet sahaja. Okey. Bercakap pasal bas ini, jangan di Bintulu ini ataupun di Dun Jepak, jangankan nak dapat bas free. Bas perkhidmatan awam yang kita bayar tambang itu pun tidak ada di Bintulu. Okey. Di Bintulu dan jadi bas di dalam Bintulu ya, dari kampung ke kampung ataupun dari kampung ke pusat bandar nak beli barang-barang, makan ikan, makan sayur, bas tidak ada. Bas yang pergi balik ke Kuching, pergi balik ke Miri ataupun ke bandar-bandar lain, itu ada. Kenapa bas tidak ada? Itu saya tidak tahu. Mungkin adakah penduduk Bintulu sudah kaya, tidak memerlukan bas lagi? Adakah penduduk Bintulu tidak mau menggunakan bas lagi sebab dia panas ke apakah? Itu saya tidak tahu. Mungkin bila PSB menang nanti, kita akan tengoklah, kita buat kajian adakah bas masih diperlukan. Kalau dia cakap orang Bintulu sudah kaya, saya sudah berjalan di Dun saya ya. Saya sudah jumpa ramai orang. Saya rasa ada lagi orang Bintulu yang miskin. Ya, ada lagi yang menumpang di rumah orang tua. Ada lagi yang menumpang kereta orang. Ada lagi yang terpaksa menggunakan Grab. Contohnya orang yang tinggal di PPR kan dipanggil tu, Bandaria tu. Jauh tu. Adakah semua dia orang tu sudah ada kereta? Macam mana dia nak beli sayur, beli ikan? Mungkin dia sewa Grab. Sewa itu sudah mahal. Sewa Grab itu bagi saya lah. Bagi orang RM20, RM30 tidak ada makna. Tapi bagi saya itu sudah mahal. Okay? Dan saya tengok ada juga yang masih perlukan bas lah. Ada lagi yang masih perlukan bas. Kesimpulan saya di sini adalah sekiranya bas hidrogen itu free di Kuching. Free itu bererti kos ditanggung oleh kerajaan. Apalah salahnya buat bas yang walaupun tidak free. Kalau free lagi bagus. Lagi bagus kalau bas free dibuat di Bintulu. Tapi kalaupun tak ada bas free, biarlah bas yang orang kampung bayar. Kalaupun orang kampung, contoh ya. Sekiralah dalam bas itu ada 5 orang duduk, 10 orang duduk. Paling kurang pun 5 orang, 10 orang itu ada bayar. Kalau di Kuching tak ada orang bayar, itu percuma. Saya harap kamu fahamlah maksud saya. Sekiralah orang Bintulu tu ramai sudah kaya. Sikit saja yang miskin. Mungkin 5 orang, 10 orang sahaja yang tumpang bas. Yang 5 orang, 10 orang itu ada bayar tambang. Yang di Kuching itu free. Sekiranya bas kita cakap pukul 10 jalan. Jalanlah pukul 10. Kalau cakap pukul 11 jalan. Jalanlah pukul 11. Janganlah pukul 10 sepatutnya jalan. Pukul 10.30 baru datang. Mungkin penumpang sudah lari.
Bukannya dia tidak mau tunggu bas. Mungkin dia sudah lari ataupun dia tidak tahu bas itu akan datang ke tidak. Jadi kita mungkin jadual bas itu mungkin jadual bas itu perlu ditengok baliklah. Kenapa orang tidak ikut bas? Orang bas jadi tidak ada, mungkin orang tidak mau ikut bas. Kenapa orang tidak mau ikut bas? Kita tengok balik. Okay. Adakah semua orang Bintulu kaya? Itu tidak betul. Saya sudah berjalan banyak rumah sudah. Tidak. Ramai rumah yang saya berjalan adalah rumah orang miskin. Ya. Okey. Dan satu lagi ya, saya nak sentuh pasal satu lagi. Kawasan-kawasan yang saya rasa perlu bas adalah yang nak pergi dari Kampung Sibiu, nak pergi bandar, yang dari Kampung Jepat, nak pergi bandar, orang yang miskin lah. Orang yang kaya tak payahlah, dia orang ada kereta. Orang yang dari Bandaria tadi ataupun yang tinggal di Tatau ke, Kuala Tatau ke, dia orang nak pergi ataupun dia orang nak melawat ke Tatau, Kuala Tatau ataupun tempat-tempat yang jauh sikit dari Bandar Bintulu, dia orang perlukan bas. Jadi bas itu saya rasalah diperlukan walaupun semua orang Bintulu kaya. Yang mana saya tidak percaya sebab saya sudah pergi. Ramai yang miskin yang saya pergi di Dun Jepak ya. Satu lagi yang saya nak sentuh selain bas adalah parking. Di dalam Sarawak ini, saya dikejutkan beberapa hari lepas sebab saya datang dari, di luar Bintulu, saya datang sini untuk berkempen dan untuk melawat keluarga saya. Saya pakai tiket bas, kupon tiket yang biasa digunakan di Kuching, di tempat-tempat lain tu, Kota Semerahan semua. Tidak laku di Bintulu. Di Bintulu cuma menerima kupon dia 50 sen. Kupon di Bintulu 50 sen. Ya, tidak ada yang 20 sen. Kupon mana 50 sen saya ni? Tidak ada 50 sen saya. Ini. Kupon di Bintulu berharga 50 sen. Tapi dia 1 jam lah. 50 sen 1 jam. Kupon di tempat-tempat lain, di Kuching ke Kota Semerahan dan di tempat lain saya rasa masih 20 sen. Okey? Kupon di tempat lain. Ini Bintulu. Bintulu special. Tapi 20 sen dia setengah jam. Okey? Jangan salah faham ya. Dia 50 sen dia 1 jam. 20 sen setengah jam. Di Bintulu kupon 20 sen sudah tidak ada. Jadi sekiranya pemandu nak letak kereta, nak ambil barang sekejap, kena bayar 50 sen. Bukan 20 sen sekarang. Sebab minimum harga tiket adalah 50 sen. Okay? Itu yang terkejut saya. Saya kena denda juga. Sebab saya pakai kupon 20 sen. Sebab saya tak tahu. Sekarang saya tahu, saya cakap, saya kongsi ya. Lo bagi orang-orang yang nak melawat ke Bintulu, nak parking, kupon 50 sen. You kena beli dari Bintulu kot. Di Kuching saya tak tahulah ada yang 50 sen, jual 50 sen 1 jam ke tidak. Okay? 1 jam, saya cakap 1 jam bukan setengah jam jadi kupon you kena berhenti di tempat kupon di Bintulu, beli kupon itu. Bukan di tempat lain. Bintulu special. Orang Bintulu ni 50 sen. Kalau kita nak ambil barang, kita pesan nak ambil barang saja, nak ambil tapau ke apa ke, kena bayar 50 sen juga. Bukan 20 sen lagi. Special Bintulu ni. Okey, itu menyentuh pasal khidmat awam. Okey, dalam video ini saya bercakap mengenai pendidikan, isu pendidikan dan isu khidmat awam. Ada banyak lagi khidmat awam ya. Tapi saya berhenti di sinilah sebab sudah panjang video saya ni. Okey, bye. Jumpa lagi di video yang akan datang.